Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Hari ini kita mahu cerita tentang satu topik ataupun kita mahu ulas tentang satu topik ini yang cukup panas di Sabah sekarang. Pilihan raya negeri yang bakal tiba dan kenapa ada pihak menyeru rakyat Sabah untuk menyokong kerajaan GRSPH. Betul ataupun tidak, yang kerajaan sekarang ini sudah buat yang terbaik untuk rakyatnya. Atau ada benda yang masih lagi tergantung. Dan yang paling penting, apakah impaknya kepada kita semua? Mari kita bongkar satu persatu isu ini di dalam video ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kalau kita tengok situasi politik Sabah sekarang, memang banyak benda menarik yang sedang berlaku. Baru-baru ini, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Dr. Yee Moh Chai, menyeru rakyat Sabah supaya terus menyokong kerajaan gabungan GRSPH dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Menurut beliau, kalau GRS dan PH menang, itu bukan sahaja kemenangan untuk parti, tetapi juga kemenangan untuk rakyat. Kenapa? Sebab katanya, undi untuk GRSPH bermakna kesinambungan pembangunan dan program ekonomi yang sudah dirancang. Jadi kalau kita fikir balik, apa yang kerajaan GRSPH sudah buat sejak mereka berkuasa? Dr. Yee sendiri yakin yang rakyat boleh nampak usaha kerajaan negeri, terutamanya di bawah kepimpinan Datuk Seri Haji Jinor. Salah satu perkara yang sering disebut adalah pelan pembangunan Sabah Maju Jaya, yang kononnya bakal membawa Sabah ke satu tahap yang lebih baik. SMJ ini selari dengan konsep Malaysia Madani yang ditekankan oleh kerajaan pusat. Ia memfokuskan kepada 3 sektor utama, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua industri, dan yang terakhir pelancongan. Tapi persoalannya, betulkah ataupun tidak semua ini sedang berjalan dengan lancar? Kalau betul, kenapa masih ada rungutan tentang masalah asas seperti bekalan air dan juga elektrik? Baru-baru ini, warisan kata kerajaan negeri gagal menyediakan pelan jelas untuk menyelesaikan masalah air, terutamanya di kota Kinabalu. Malah mereka dakwa kerajaan semakin lesu dalam menangani isu ini. Dan Dr. Yee pula menepis dakwaan ini dengan menyebut projek hidroelektrik Hulu Padas sebagai bukti komitmen kerajaan untuk menyelesaikan masalah bekalan air dan juga tenaga. Projek hidroelektrik ini besar, ya, ia bernilai 4 bilion ringgit dan akan dijangka siap pada tahun 2030. Dengan kapasiti menghasilkan 6.000 juta liter air sehari dan 187,5 megawatt tenaga elektrik, projek ini memang nampak macam satu langkah yang baik. Tapi ada beberapa perkara yang kita kena fikirkan. Yang pertama, walaupun ia kelihatan seperti penyelesaian jangka panjang, adakah ia benar-benar boleh menyelesaikan masalah bekalan air dan juga elektrik di Sabah secara menyeluruh? Dan yang kedua, bagaimana pula dengan kesan kepada alam sekitar dan komuniti setempat? Kita tahu empangan besar macam ini boleh memberi impak yang sangat besar kepada ekosistem dan juga penduduk sekitar. Adakah kajian impak alam sekitar sudah pun lengkap? Atau kita hanya diberikan janji-janji manis tanpa mengambil kira kesan jangka panjang kepada penduduk setempat? Dan yang ketiga, bagaimana ketelusan dalam pelaksanaan proyek ini? Sabah sebelum ini pernah ada banyak proyek besar yang akhirnya gagal ataupun terbengkalai. Ingatkah lagi proyek air bersih yang sepatutnya menyelesaikan masalah air di Sabah, tapi akhirnya penuh dengan skandal rasuah? Jadi apa jaminan yang proyek hidroelektrik Hulu Padas ini tidak akan mengalami nasib yang sama? Selain itu, kita juga kena tanya, kenapa hanya fokus kepada hidroelektrik?
Bukankah Sabah ada potensi besar dalam tenaga surya dan juga angin? Dengan cuaca yang panas sepanjang tahun, kenapa kita tidak memanfaatkan tenaga solar sebagai alternatif yang lebih mesra alam? Adakah ini karena ada kepentingan tertentu dalam proyek hidroelektrik ini? Dan yang paling penting, bagaimana kerajaan nak membiayai proyek ini? 4 bilion itu bukanlah satu jumlah yang kecil. Dari mana datangnya dana ini? Adakah kerajaan akan berhutang lagi? Ataupun rakyat akhirnya yang akan menanggung beban melalui kenaikan tarif elektrik ataupun cukai? Ini soalan yang rakyat Sabah perlu tanya sebelum terus menyokong sesuatu tanpa melihat gambaran yang penuh. Dr. Y juga berpesan kepada rakyat Sabah untuk jangan mudah terpengaruh dengan dakwaan pembangkang yang kononnya berasaskan fakta, tapi apabila diperiksa sebenarnya tidak benar. Tapi soalnya, siapa yang akan menentukan kebenaran sesuatu perkara? Kerajaan, pembangkang, ataupun rakyat sendiri? Dalam politik, setiap pihak ada agenda masing-masing. Jadi kita sebagai rakyat kena bijak menilai maklumat yang kita terima. Baiklah, ada satu lagi isu yang kita perlu bangkitkan, yaitu politik fitnah dan permainan sentimen. Dr. Y kata politik di Sabah ini perlu bebas daripada fitnah dan sepatutnya fokus kepada pembangunan. Tetapi kalau kita lihat realitinya, politik Sabah memang penuh dengan pertelingkahan dan serangan antara parti. Jadi adakah kenyataan ini realistik ataupun sekadar retorik politik untuk memancing undi? Pada masa yang sama, Dr. Y juga menekankan kepentingan melibatkan golongan muda di dalam politik. Katanya, kita perlukan gabungan pengalaman orang lama dan semangat anak muda untuk membangunkan Sabah. Tetapi persoalannya pula, adakah kerajaan sekarang benar-benar memberi ruang kepada anak muda untuk bersuara dan memainkan peranan? Atau hanya menggunakan mereka sebagai alat politik untuk meraih sokongan? Jadi apakah pendapat Anda semua? Betulkah kerajaan GRSPH ini sudah buat yang terbaik untuk rakyat Sabah? Atau masih ada banyak perkara yang perlu mereka perbaiki? Adakah proyek hidroelektrik Hulu Padas benar-benar penyelesaian yang kita perlukan atau ada kepentingan lain di sebaliknya? Dan yang paling penting, dalam pilihan raya negeri yang akan datang, adakah rakyat Sabah akan terus beri mandat kepada kerajaan sekarang ataupun akan berlaku perubahan yang besar? Komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak perbincangan kritikal seperti ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih semua.